Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang sudah bersama-sama dalam channel ini, yang sudah tekan butang subscribe. Bagi belum, saya merayu memohon supaya tekanlah butang subscribe supaya channel kita akan menjadi channel yang besar, boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bagi yang ingin join member, dipersilakan dan dialu-alukan, kerana kita akan mula memberi souvenir, goodies dan sebagainya pada tahun 2023 ini kepada semua member-member yang terpilih dan bertuah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya kepada anda, setujukah anda jika kita mahu keputusan? Kita mahu tahu keputusan apa sebenarnya yang sudah terjadi? Apa sebenarnya sudah berlaku kepada satu dakwaan pada 30 Januari 2021 telah diterbitkan berita ini di suaramerdeka.com, iaitu menantu Perdana Menteri. Menantu Perdana Menteri iaitu menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa telah menerima projek bernilai 1.16 bilion. Setujukah anda kalau kita mahu berita ini diberikan pencerahan semula kepada rakyat? Apa sudah terjadi sekarang dengan dakwaan ini? Syarikat Iris Information Technology (Iris) yang dikatakan mempunyai kaitan dengan S5 Holding Incorporation (S5) dikatakan menerima projek daripada kerajaan bernilai 1.16 bilion ringgit. Persoalan kemungkinan wujud rundingan terus atau amalan kroni timbul apabila syarikat S5 itu didakwa mempunyai kaitan dengan menantu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau adalah Datuk Muhammad Adlan Barhan yang dikatakan mempunyai saham S5 melalui syarikat Agatis Tuo Jia Sdn Bhd. Dakwaan timbul apabila penganugerahan projek kepada Iris melalui rundingan dengan syarikat S5 diberikan pada 29 Januari 2021, iaitu ketika perintah darurat berkuat kuasa. Oleh yang demikian, Muhyiddin didakwa menggunakan kuasa dalam ordinan darurat untuk membenarkan syarikat mempunyai kaitan dengan menantunya itu untuk menerima projek bagi mengkaji, mencadang, mereka bentuk, membangun, membekalkan, menghantar, memasang, menguji, mengintegrasi, memigrasi data dan mentauliah sistem imigresen bersepadu nasional untuk Jambatan Imigresen Malaysia Immigration. Katanya dalam kenyataan itu, kata Datuk Lokman Nur Adam, dia kata, amat menyedihkan namun dikala rakyat menderita, saya hendak ucap tahniah kepada Iris. Sebuah syarikat Iris Information Technology adalah anak syarikat Iris di mana syarikat S5 System Sdn Bhd mempunyai hubungan, tuan-tuan pun tahulah katanya. Siapa punya kalau tanya S5 ini, semua orang kenal menantu Muhyiddin Yassin yang bernama Adlan Barhan mempunyai kaitan dengan syarikat ini. Projeknya taklah sebanyak seperti mana peniaga-peniaga kecil perolehi. Cuma 1.16 bilion saja, tak banyak katanya. Ini memang biasalah. Untuk anak Perdana Menteri, menantu Perdana Menteri, memang kira bagian-bagian mereka. Halal, tak ada yang haram. Haram, jada semuanya katanya. Ini akibatnya kenapa mereka hendak sangat supaya darurat diisytiharkan, kerana kita tak boleh langsung hendak pertikaikan apa yang projek hendak diberi kepada anak atau menantunya, katanya lagi. Tambah Lokman Nur Adam lagi, dia kata sebab darurat perlembagaan itu kita letak dalam tong sampah. Demikian dakwaan yang telah dinyatakan oleh Presiden Laskar Cyber, iaitu Datuk Lokman Nur Adam. Dalam satu sidang video Facebook secara langsung, beliau mendedahkan perkara tersebut. Malah sebelum ini, hal itu pun telah dilaporkan oleh portal berita The Vibes. Oleh itu, Lokman mendakwa pemberian projek itu sebagai salah satu alasan
kepada ahli Parlimen Paguh itu untuk menguatkuasakan proklamasi darurat. Katanya ketika dalam tempoh darurat, tidak ada siapa pun yang akan berani untuk mendedahkan perkara terbabit kerana Perdana Menteri berkuasa penuh. Lantaran itu, beliau juga memohon supaya Majlis Raja-Raja Melayu untuk menyentuh perkara ini dan kedudukan Muhyiddin dalam sidang mesyuarat akan datang. Katanya, jadi saya harapkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu yang akan bersidang tak lama lagi supaya mereka memikirkan nasib rakyat jelata, katanya. Jangan macam setengah orang ni menikmati kekayaan yang luar biasa dengan puluhan projek hasil daripada air mata rakyat, katanya. Jadi katanya, saya mengharap kita ada Raja-Raja Melayu ramai, semoga baginda diberi kekuatan untuk menghentikan darurat ini seberapa segera yang mungkin, katanya lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya hanya membaca saja untuk berita ini, dan saya pun, tujuan saya baca sebab saya pun mau tahu apa sudah cerita tentang perkara ini. Okey, jadi harap-harap perkara ini dapat diberikan pencerahan kepada rakyat. Kita bukan nak apa-apa pun. Kita nak pencerahan saja apa sudah sebenarnya terjadi. Baguslah, saya yakin jawapannya pasti baik. Jawapannya pasti tak ada rundingan terus. Pasti jawapannya, saya fikir Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun mengikuti segala SOP. Saya percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah ikut semua peraturan, semua langkah-langkah yang sepatutnya. Saya percaya dia sudah ikut. Dan saya percaya juga Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat menafikan perkara ini, iaitu rundingan terus itu tidak ada. Tapi yang penting sekarang ialah kita mahu sekurang-kurangnya ada pencerahan, ada reconfirm, ada pemberitahuan semula, ada confirmation apa sebenarnya yang sudah berlaku di dalam dakwaan daripada Lokman Nur Adam ini. Supaya rakyat benar-benar faham, supaya rakyat betul-betul tahu, supaya rakyat sungguh-sungguh percaya bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti yang dia selalu katakan bahawa dia tak pernah ambil duit rakyat, dia adalah Perdana Menteri yang bersih, supaya kita yakin. Dan saya harap kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menterinya supaya dapat memberikan penjelasan kepada rakyat tentang perkara ini. Betulkah menantu Perdana Menteri yang didakwa telah menerima projek bernilai 1.16 bilion? Sila berikan komen, sila berikan pencerahanlah kepada kami semua rakyat. Walaupun kita tahu, kita yakin benda tu mungkin tak ada, mungkin ada, mungkin tak ada, tapi lebih baik kalau selepas itu ada lagi pencerahan yang tuntas daripada mereka-mereka yang berkenaan supaya kita lebih yakin. Harap-harap daripada Menteri Keuangan sendiri yang amat berhormat Perdana Menteri dapat menyiasat semua perkara ini supaya dapat diberikan kenyataan rasmi, sama ada menafikan atau sama ada siasatan dijalankan atau sebagainya. Denyut nadi suara rakyat, bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.